Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we continue our topic. Okay, the new topic, chapter 12. Okay, we have two chapters more. Ada dua lagi yang kita nak cover, iaitu measures of central tendencies dengan simple probability. Okay, so for today, measures of central tendencies, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah kecenderungan sukatan memusat. Okay, so textbook page 244. Sebab terbalik. Sukatan kecenderungan memusat. Okay, so untuk bab ini, I'm not sure you have learned before. Rasanya macam dah pernah belajar dah kot. Saya teruskanlah ya. So apa yang kita akan belajar untuk bab ini, saya terus ke muka surat, buku teks muka surat 247. Okay, 12.1.1, mode, mean and median for a set of ungrouped data. Maksudnya kamu akan belajar mode, mean, kemudian kamu belajar median bagi set data tidak terkumpul. Okay, bagi set data tidak terkumpul. Okay, learning standard, determine the mode, mean and median for a set data, ungrouped data, of ungrouped data. Okay, so what is the meaning of mode? Apa maksud mode? Okay, mode ialah the mode of a set of data is the highest value of its frequency. Maksudnya ialah mode bagi suatu data adalah nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi kekerapannya, the highest value of its frequency. Maksudnya nilai yang tertinggi bagi kekerapannya. Okey, saya bagi contoh. Contohnya macam ni. Katalah dalam kelas kamu 2 Al-Amin, saya nak kumpul data. Maksudnya data untuk kelas 2 Al-Amin, data yang saya nak kumpul ialah kenderaan murid pergi ke sekolah. Contoh So bila saya ada senaraikanlah kenderaannya ialah motosikal, naik basikal, berjalan kaki, kemudian naik kereta. Okey, katalah 4 perkara tu lah. Katalah 4 perkara tu, naik basikal, jalan kaki, naik motor dengan naik kereta. 4 data. So katalah tak ada yang naik van ke apa ke, tak adalah. Kita ada 4 kenderaan ni sahajalah, ataupun 4 cara ni lah kamu datang ke sekolah. Jadi katalah saya tanya, okey, berapa orang yang datang ke sekolah berjalan kaki? Okey, katalah saya tanya untuk berjalan kaki, katalah berapa orang? Katalah berjalan kaki ada 4 orang. Okey, so naik kereta, saya tanya, okey, berapa orang yang naik kereta? Kamu pun angkat tangan. Katalah yang naik kereta ada 8 orang. Okey, so basikal. Okey, naik basikal katalah ada 2 orang. Kemudian satu lagi apa? Naik motosikal. Okey, so nombor motosikal kamu, kelas kamu ada berapa ya? 17 Saya pun tak ingat dah. 17 ke 18? 17 kan? Okey, sekarang sini dah 10, 14, 17. Maksudnya ada lagi 3 lah. Okey, let's say katalah jumlahnya 17 lah. Katalah kelas kamu jumlah, ataupun kelas tu jumlah muridnya ialah 17 orang.
So sekarang di mana yang dikatakan mode? Mode bila dia kata ialah data yang tertinggi, nilai data yang tertinggi dalam kekerapan. So ini kita panggil frekuensi. This one is frekuensi, kekerapan. Okey, so untuk berjalan kaki kekerapannya ialah 4. Okey, naik kereta kekerapannya ialah 8, naik basikal kekerapannya 2, motosikal kekerapannya 3. So manakah bilangan kekerapan yang paling tinggi ataupun perkara ataupun kejadian yang paling banyak berlaku? So inilah. Okey, so this is mode. Maksudnya untuk kereta bila dia tanya apakah mode, kamu jangan jawab 8 ya. Ini bilangan sahaja. So mode-nya ialah kereta. Kita ambil datanya. Okay, this is frekuensi. F. Frekuensi. So bila dia tanya what is the mode of this set of data? So bila kamu tengok, oh untuk kereta bilangan kekerapannya yang paling tinggi iaitu 8 orang. So mode ialah kereta. So jangan jawab mode 8. Tak boleh So mode ialah kereta. So mode kita tengok pada data. Data yang kita nak kumpul ialah data kenderaan murid ke sekolah. So kalau dia tanya apakah mode bagi data ini, mode-nya ialah kereta. Itu maksud mode. Okay, katalah. Okay, kita tengok example lah. So look at example 1. Set the mode of if for each of the following data. Okay, kita ada data kat sini 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. So kamu kira lah mana yang paling kerap berlaku. So 4 ada berapa? 1, 2, 3. So mode ialah 4. Nampak? Ini sebab datanya sendiri ialah nombor. So jawapannya 4 lah. Okay. So katalah B. B, okay, mana yang kerap berlaku? Kalau kamu tengok dia punya solution, L, okay, dia tengok sini L ada 4 kali ulangan. So dia kata L has the highest frequency which is 4. Ada 4 kali ulangan ataupun 4 bilangan kekerapan dia. Jadi mode ialah L. Dia tak jawab mode dia 4 ya. Dia jawab mode equal to L. Dia tak jawab 4. Dia kata L. Okay. So C. Okay. Coffee, tea, coffee, coffee, milk, tea, milk, tea. Okay. Bila kamu tengok dekat sini, coffee ada 3, tea pun ada 3. So dia punya penerangan dekat sini, coffee and tea have the highest frequency which is 3. Maksudnya coffee dengan tea ni ada bilangan frekuensi yang tertingginya sama. Ya. Dia coffee pun 3, teh pun 3. Jadi mode ialah coffee and tea. Kamu jangan confuse pula, jangan ambil salah satu. So kita jawab kedua-duanya adalah mode. Okay, this one, the last one. 2, 4, 6, 8, 10. So semua ini 1, 1, 1, 1, 1. Jangan pula kamu kata semua ni adalah mode. Tak boleh. Sebab dia langsung tak ada ulangan. Bilangan data dia tiada ulangan. Semuanya none of the numbers is maksudnya dia tak ada berulang. Jadi bila tak ada berulang, kamu terus kata no mode, tiada mode. Mode dia mesti ada ulangan. Okay, kalau tak ada ulangan, so tak adalah mode. So saya harap yang tu kamu boleh faham lah. Kalau mode ni senang. Kamu tengok data yang kerap berulang. Okay, itu mode. Okay, so next. Saya harap mode kamu boleh faham lah ya. Okay, ini ialah mode untuk data yang tidak terkumpul. Kalau data tidak terkumpul, dia macam ni lah. Dia macam ni Maksudnya dia bagi satu macam ni. Ini contoh untuk data tidak terkumpul. Dia ada 2, satu data terkumpul, satu data tidak terkumpul. Tapi ini untuk data tidak terkumpul, kamu boleh straight tengok terus dan kamu boleh tahu yang mana satu mode. Kamu kira je berapa dia ulang. Okay. So untuk data yang terkumpul nanti kita tengok balik.
Kita tengok yang tak terkumpul dulu. Okay, next page 248. Median. Okay, what is the median? Okay, so kamu baca dia punya definition sini. The median for a set of data with an odd number of terms is the value in the middle. So maksudnya dekat sini, kalau kamu baca tu ya, so dia kata median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil, odd number ya, bilangan data yang ganjil dan nilai itu berada di tengah-tengah. Middle ni maksudnya di tengah-tengah. Okey, katalah saya tak nak ni, saya terus terangkan secara bahasa pasarnya lah ya. So median ni macam mana nak tentukan median? Okey, cara nak tentukan median untuk data tidak terkumpul, kamu kena susun. Median wajib kamu kena susun. Susun macam mana? Sama ada increasing order ataupun decreasing order. Okey, median ni datanya kamu kena susun sama ada dia mesti kena ikut menaik ataupun menurun. Itu wajib. Perkara pertama yang perlu kamu buat, susun dulu. Okay, either ascending order ataupun descending order. Ni kamu boleh baca lah dekat sini. Okay, bila dah disusun, baru kamu tengok nilai yang di tengah-tengah. Median ni maksudnya middle, di tengah. Okay, bila dah susun, baru kamu tengok nilai yang di tengah-tengah. So, nilai yang di tengah-tengah tu ialah median. Okay, so katalah kita ada data. Mungkin data itu bila kamu dah kumpul, mungkin bilangan data keseluruhan ada yang genap dan ada yang ganjil. Kalau ganjil tak ada masalah. Dia hanya ada satu sahaja nilai yang di tengah. Tetapi kalau ada dua nilai di tengah, macam mana? Itu yang kamu kena selesaikan. Okay, tengok contoh. Okay, example 2. Okay, data below is the pocket money for 5 student each day. Determine the median. Okay, so sekarang datanya ialah RM5, 8, 3, 7, 5. Okay, bila kamu tengok, perkara pertama yang saya kata tadi, mesti susun dulu. Arrange the data. Sama ada kamu nak arrange ascending order ataupun descending order. Okay, sekarang dia buat arrange data in ascending order. Okay, sekarang dia susun dalam keadaan menaik, tertib menaik. Nampak 3, 5, 5 sebab 5 ada 2, 7, 8. Okay, so dia susun dulu. Let's say, katalah kamu tak susun. Tak susun ni, katalah kamu terus ambil je, kamu lupa nak susun, mesti kamu akan ambil 3. Sebab 3 di tengah-tengah. So, salah lah. Betul ke 3? Tapi bila kamu susun, rupanya 5 yang di tengah-tengah. Sebab bilangan datanya ganjil. So, dia ada satu sahaja yang di tengah. So, median equal to 5. Syarat yang pertama, mesti susun. Sama ada menaik atau menurun. Tak susun, salah. Okay, kalau yang ni tadi tak susun, kamu ambil 3, confirm salah. Okay, bila susun, rupanya 5 yang di tengah-tengah. Okay, saya harap boleh faham ya. Okay, cuba tengok example 3 pula. The data below shows the total number of goals scored by the Seladang team in 10 games. Determine the median. Okay, sekarang ni ialah score. Ini ialah skor untuk bilangan gol. Tim Seladang ni lah. Untuk 10 permainan. Okey, permainan pertama, kedua, ketiga, keempat sampailah permainan yang ke-10. Bilangan skor dia lah. 1 gol, 5 gol. Okey, dia suruh cari median. Jadi ini data yang kamu dapat yang tak terkumpul. First thing kamu kena buat ialah arrange data in ascending order. Tak kisahlah ascending ke descending, either one dua-dua pun boleh.
So, bilangan data ada 10. So, bilangannya genap. Apa yang perlu kamu buat kalau genap? Maksudnya dia tak ada nilai di tengah-tengah. Nampak? Dia ada 2 nilai di tengah. So, macam mana nak buat? Okay, caranya yang di tengah ni, bila kamu dah susun, kamu jumpa yang di tengah ialah 2 dan 4. So, apa yang perlu kamu buat? 2 campur 4 bahagi 2. So, 2 campur 4 bahagi 2 sama dengan 6/2 sama dengan 3. So, mediannya ialah 3. Itu je lah. Okay. So, mediannya ialah 3. 2 campur dengan 4 bahagi 2. Mesti kena buat macam ni. Jangan tiba-tiba nak ambil salah satu. Nak ambil 2 lah. Tak boleh. Ataupun nak ambil 4 ke? Tak boleh. Mesti kena tambah keduanya bahagi 2. Kemudian dapat nilai. So, median ialah 3. Okay. So, saya harap boleh fahamlah yang ni ya. Okay, look at example 4 pula. Determine median for each of the following data. We have data here. So, first of all, you must arrange the data in ascending order. Kamu kena susun dulu data. And then, barulah kamu tengok datanya, bilangannya ialah ganjil. So, mesti ada satu nilai di tengah. So, dibuat macam ni lah. Dia potong sini, potong sini. Potong sini, potong sini. Potong sini, potong sini, potong, tinggallah satu nilai di tengah. So, median equal to 4. Okay, so B, first kamu kena arrange dulu. So, kalau dia susun, ikut tertib menaik. Yang senang tertib menaik lah ya. Nak turun menurun pun boleh juga, tak masalah. So, yang senang tertib menaik. So, bila dia potong sini, potong sini dengan ini, potong ini dengan ini. So, ada tinggal 2 di tengah. So, how to solve this? Bila tinggal 2, median equal to 24 tambah 24 bahagi 2 sama dengan 24. So, median ialah 24. Okay? So, saya harap clear ya. Senang aja yang ini. So, untuk seterusnya, ini untuk okay, ini median. Okay, untuk next page 250, yang ini kita tinggalkan dulu. Okay, yang ini saya tinggalkan dulu untuk median ini. Ini ialah median untuk data terkumpul ya. So, saya terus ke mean. Okay, what the meaning of mean? Mean ni apa? Okay, mean ini sebenarnya kamu dah belajar masa sekolah rendah. Mean ini ialah purata. Okay, macam mana nak cari purata? So, dekat sini ada tunjukkan. Okay, mean equal to total value of data divide by number of data. So, kalau mean, katalah dia bagi beberapa data, kamu tambah semua, kemudian kamu bahagikan dengan berapa bilangan data. Okay, itu mean. Okay, example 7. Calculate the average. Average ni purata lah. Purata dengan mean sama lah maksud dia. Okay, calculate the average Jogatan money that Haikal collected from each class. Okay, so maksudnya mana datanya? Inilah. Disuruh kamu kira purata wang Jogaton. Okay, Jogaton yang Haikal dapat kumpulkan. Okay, daripada setiap kelas. So, jadi untuk kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. So, dia kumpulkan ni. So, dia tambah semua sekali ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. So, divide by 5. And then, dia total up amount of the collected money. And then, divide by 5 equal to RM 450 sen. Maksudnya dekat sini dia tambah semua bahagi dengan berapa bilangan data, bahagi dengan 5. So, dia dapatlah mean ataupun purata. Okay. So, saya harap semua bolehlah yang ini ya. Okay, so example 8. This dot plot shows the result of the survey and the consumption of canned carbonate drinks
Okay, calculate the mean number of canned carbonate drinks consumed by them in a day. Okay, so maksudnya dia suruh kamu kira bilangan air tin berkarbonat ya yang diambil oleh okay, yang ini pun min juga. Tapi yang ini maksudnya ini ya, ini kita dah masuk data terkumpul dah yang ni sebenarnya. Okay, kalau data tak terkumpul ni dia ada satu macam ni. Okay, ini sebenarnya dia dah jadi macam data terkumpul. Okay, ini apa yang dimaksudkan macam ni. Saya terangkanlah sikit ya. Okay, untuk bilangan tin berkarbonat kosong ni maksudnya tak ada lah. Tak ada 4. Okay, ada 4 orang. Maksudnya sekarang ni dia apa ni? Dalam masa sehari, okay, jumlah semua student ialah 26 orang. So dipecahkanlah 4 orang yang tak ada ni lah tin air tu. Okay, untuk satu tin ada 3 orang. Okay, untuk 2 tin pun sebenarnya kosong, tak ada orang. Untuk 2 tin tak ada orang. 3 tin ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 4 tin ada berapa kat sini kamu kira lah. Maksud ini menunjukkan bilangan pelajar. Okay, ini ialah bilangan tin. So macam mana kamu nak kira min? Maksudnya ini kamu kena darab. 0 darab 4, 1 darab 3, 2 darab 0, 3 darab 5, 4 darab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 darab dengan 7, 5 darab 2, 6 darab 3. So inilah yang dia buat. Semua kena darab dan campurkan. Sebab kita nak purata. Then divide by, kita dah tahu ada 26. So divide by 26 lah. Yang inilah. 26 orang. So kamu dapat 3. So minnya ialah 3. Puratanya ialah 3. Okay. So saya harap kamu boleh faham. Untuk hari ini ini dulu saya nak kamu tahu macam mana cara nak kira mode, mean dan median dengan data yang tidak terkumpul. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung untuk kelas yang akan datang. Okay, so nanti latihan saya akan beritahulah dalam buku kerja muka surat berapa. Okay, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.